tahap seterusnya selepas Adnan. Mereka menyatakan berdasarkan pengkajian yang mendalam, sebenarnya antara Adnan dan Nabi Ibrahim masih ada 40 lapis lagi. Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat datang ke Tom Store. Malam ni kita sambung lagi sesi membaca buku Sirah Nabi, Perjalanan Hidup Insan Agung dari saat kelahiran hinggalah saat terakhir. Di malam ni sudah bahagian ketiga. Kita menggunakan kitab sirah yang dikarang khas oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, kerana beliau merupakan pemenang juara pertandingan menulis buku sirah Nabi dalam Liga Islam, Liga Dunia Islam. Pertandingan dijalankan di Mekah. 5 orang pemenang telah dipilih. Pertandingan itu diadakan pada sekitar 46 tahun yang lalu. Jadi buku tu telah pun diterjemahkan dalam bahasa Melayu, ni buku tu. Jadi kita akan guna buku ni lah sepanjang sesi membaca sirah Nabi. Jadi untuk pengetahuan anda semua, kita bersirang langsung di 3 platform sekaligus. Kita ada di Instagram, kita ada di TikTok, dan kita ada di Facebook. Okay, Alhamdulillah, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya al mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Okay, sebelum ni kita punya sesi bahagian pertama, bahagian kedua kita mulakan dengan kata-kata penghantar dan kata-kata penatia yang bertanggungjawab dalam pertandingan menulis buku sirah ni. Jadi untuk part ketiga kita akan masuk kepada kedudukan negeri Arab dan penjelasan tentang suku bangsanya. Jadi sebelum kita pergi kepada story Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW ni, kita mau tengok dulu macam mana budaya, peradaban, cuaca, suasana bangsa Arab yang hidup di padang pasir. Itu yang kita mau tengok dulu. Selamat datang Philip Kumar. Kita buat sesi membaca buku sirah. Philip Kumar ada di TikTok. Selamat datang. Okay, pada hakikatnya sirah Nabawiyah merupakan perbuatan yang jelas daripada risalah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada masyarakat. Dengan risalah ini, baginda mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya Islam, serta membebaskan mereka daripada peribadatan kepada sesama hamba, iaitu makhluk, menuju peribadatan dan penghambaan hanya kepada Allah. Maka tidak mungkin dapat menggambarkan sirah Nabawiyah yang utuh dan menarik kecuali setelah membandingkan antara hal-hal yang menjadi latar belakang risalah tersebut dengan pengaruh yang ditimbulkannya. Atas pertimbangan tersebut, perlu dijelaskan sedikit huraian tentang kaum-kaum yang terdapat dalam bangsa Arab beserta perkembangan yang terjadi kepada mereka sebelum kedatangan Islam. Begitu juga tentang keadaan-keadaan yang menjadi latar belakang ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Okay, kita tengok kepada pesona tanah Arab. Macam mana, apa yang menjadi tarikan kepada tanah Arab ni. Dari segi bahasa, Arab artinya padang pasir, tanah gersang dan dataran tandus yang tidak ada air dan tumbuhan. Perkataan Arab telah digunakan untuk menamakan jazirah tersebut sejak sejarah manusia yang paling awal. Perkataan tersebut juga disematkan kepada kaum yang mendiami dan menjadikan jazirah Arab yang gersang itu sebagai tanah air mereka. Di sisi barat, semenanjung Arab bersempadan dengan Laut Merah dan Gurun Sinai. Di sebelah timur bersempadan dengan Teluk Arab dan sebahagian besar dari negeri Iraq di bahagian selatan. Di selatan, ia dibatasi oleh Laut Arab yang merupakan sambungan dari Lautan Hindi. Manakala di sebelah utara pula sempadannya ialah negeri Syam dan sebahagiannya negeri Iraq. Hanya beberapa buah sempadan ini diperselisihkan oleh para pengkaji.
luas semenanjung Arab adalah antara 1 juta hingga 1.3 juta batu persegi. Semenanjung Arab dengan kedudukan semula jadi dan geografinya amat penting sebagai benteng yang kuat. Jika dilihat dari dalam, semenanjung Arab dikelilingi oleh padang pasir daripada pelbagai sisi hingga jazirah tersebut menjadi benteng kukuh yang sukar ditembus oleh bangsa asing yang hendak menjajah atau melebarkan sayap pemerintahan dan pengaruh sampai ke sana. Oleh itu, tidak aneh apabila penduduk semenanjung Arab merupakan manusia yang merdeka dalam segala urusan perjalanan sejarah mereka yang paling awal. Padahal ketika itu mereka berjiran dengan dua empayar yang besar, yaitu Rom dan Parsi. Jika bukan kerana benteng alam yang kukuh itu tadi, pasti mereka tidak akan mampu membendung serangan dua empayar tersebut. Jika dilihat dari luar, semenanjung Arab terletak di antara benua-benua yang telah dikenali sejak zaman dahulu. Bahkan bertemu terus dengan benua-benua itu sama ada dataran maupun lautan. Sebelah barat laut semenanjung Arab adalah pintu masuk ke benua Afrika. Sisi timur lautnya adalah kunci menuju benua Eropah. Sisi timurnya pula menjadi pintu masuk bagi bangsa-bangsa ajam, iaitu bukan bangsa Arab. Timur tengah, timur jauh, bahkan membenteng terus sampai ke India dan China. Disebabkan lautan setiap benua bertemu dengan semenanjung Arab, maka tidak hairanlah apabila kapal layar dan kapal api mereka sering berlabuh di pelabuhan yang berada di hujung semenanjung Arab yang dekat dengan benua berkenaan. Lantaran kedudukan geografinya yang strategik, sisi utara semenanjung Arab dan sisi selatannya menjadi tempat persinggahan pelbagai bangsa, juga menjadi pusat tempat tukar-menukar barangan perniagaan, kebudayaan, ajaran agama dan seni. Okey, daripada cerita tadi kita tengok macam mana buku ni menceritakan tentang macam mana secara geografi kedudukan benua semenanjung Arab ni. Kalau kita mau bandingkan dengan semenanjung Malaysia, kita mau banding dengan semenanjung tanah Arab, dia lebih besar. Ni tanah Arab. Boleh kata berapa kali ganda ni. Okey, di sini laut, di sini bersambung ke Afrika. Di sini dan di atas pergi ke negara-negara Eropah. Jadi kita nampak kedudukan tanah Arab tu, semenanjung tanah Arab tu, dia decentralize tengah-tengah. Dia menghubungkan di antara China, India, menghubungkan dunia Eropah, berhubung dengan benua Afrika. Jadi dikelilingi oleh tanah Arab tu ialah padang pasir yang gersang, tandus. Jadi pada masa waktu itu penduduk Arab ni tinggal di kawasan padang pasir. Diorang macam hidup nomad, pindah randa. Lepas tu sebab tiada sumber bekalan air, makanan yang tetap, sebab padang pasir kan. Jadi waktu itu ada dua kuasa besar, Rom dan Parsi. Disebabkan oleh benteng padang pasir yang luas ni, menyebabkan Rom dan Pars ni susah mau melebarkan dorang punya pemerintahan ke tanah Arab. Jadi orang Arab waktu tu hidup dalam keadaan orang yang merdeka, tidak ada orang yang kacau. Disebabkan oleh benteng alam semula jadi. Itu yang jadi kelebihan kepada orang Arab. Dan satu lagi, orang Arab ni selain daripada mereka merupakan selain pada orang nomad, orang yang berdagang, orang juga pakar dalam peperangan. Peperangan di padang pasir. Sebab tu bila orang pergi ke Eropah berperang, tiada masalah. Sebab berperang di hutan, berperang di tempat-tempat lain, tiada masalah. Kalau mau banding berperang di padang pasir, kawasan yang panas, mereka nak boleh tahan. Banyak orang nak boleh tahan. Jadi orang Arab ni sudah biasa. Jadi mereka lebih fit untuk berperang. Kita tengok pada asal-usul bangsa Arab. Para ahli sejarah membahagikan bangsa Arab menjadi 3 kaum berdasarkan garis nasab keturunan mereka. 3 kaum itu ialah Arab Baidah. Mereka merupakan rumpun Arab kuno yang sejarah mereka tidak mungkin dijelaskan secara terperinci. Kategori rumpun ini ialah bangsa Ad, Thamud, Thasam, Judais, Amlak dan lain-lain. Yang kedua ialah Arab Aribah. Mereka ialah anak keturunan Ya'rib bin Yashjub bin Khatan. Mereka dinamakan juga dengan sebutan Arab Qataniyah.
Kemudian yang ketiga ialah Arab Musta'ribah, iaitu kaum Arab yang merupakan anak keturunan Nabi Ismail. Mereka juga dinamakan dengan sebutan Arab Adnaniyah. Keturunan Adnaniyah ni yang datang keturunan Nabi Muhammad SAW tu. Daripada keturunan susur galur Nabi Ismail. Kan last yang Nabi hafal, yang Rasulullah hafal, dia punya silsilah Nabi tu daripada Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin naik ke atas, yang Rasulullah hafal cuma sampai Adnan. Jadi Arab Musta'ribah ni lah keturunan Rasulullah tu yang disebut Arab Adnaniyah. Okay, sekarang kita mau tengok kepada Arab Ribah, iaitu bangsa Arab Qataniyah. Arab Aribah, suku bangsa Qatan, berasal dari negeri Yaman. Suku ini berkembang menjadi beberapa kabilah dengan banyak. Dua kabilah yang terkenal antaranya ialah kabilah Himyar, terdiri daripada beberapa suku. Suku yang paling terkenal ialah suku Zaid al-Jumhur, suku Qudhah, dan suku Sakasik. Kabilah Kahlan, suku yang paling dikenali ialah Hamdan, Anmar, Tai, Mazhaj, Kindah, Lakham, Juzam, Az, Aus, Khazraj, dan keturunan Jafnah yang merupakan raja-raja Syam. Seterusnya suku-suku daripada kabilah Kahlan berpindah meninggalkan Yaman sehingga mereka berkembang di segenap penjuru semenanjung Arab. Kebanyakan mereka mula berpindah sebelum terjadinya banjir besar. Perpindahan mereka dilakukan ketika aktiviti perdagangan mereka gagal disebabkan tekanan dan penguasaan bangsa Rom terhadap laluan perdagangan laut serta akibat penutupan laluan darat setelah bangsa Rom itu menjajah negeri Mesir dan Syam, yaitu Syria sekarang. Ia juga disebabkan persaingan antara suku-suku Kahlan dan suku-suku Himyar yang diakhiri dengan keluarnya kabilah Kahlan dari Yaman. Kemungkinan ini dibuktikan dengan fakta bahawa kabilah Himyar menetap di Yaman, sedangkan kabilah Kahlan keluar berselerakan. Kabilah Kahlan yang pergi meninggalkan Yaman dapat dibahagikan menjadi 4 suku besar, iaitu pertama, Az. Perpindahan mereka diusulkan oleh para pemerintah dan pembesar mereka, Imran bin Amru Muzaiquba. Mereka berjalan dan berpindah dari satu tempat ke satu tempat lain dalam negeri Yaman. Disebabkan kian terdesak, mereka mengirim seorang pembaca jalan untuk mencari jalan keluar yang mungkin mereka lalui. Seterusnya, berdasarkan panduan pembaca jalan itu, mereka berjalan keluar dari Yaman menuju ke utara. Setelah berjalan sekian lama, akhirnya mereka berpisah dan menetap di beberapa buah tempat. Salabah bin Amru beserta keluarganya berpisah daripada rombongan Az dan bertolak ke arah Hijaz. Mereka kemudian bermukim di sebuah wilayah yang terletak di antara Salabiyah dan Ziqar. Tatkala anaknya Harisah bin Salabah telah dewasa dan berbadan kuat, anaknya itu berjalan menuju ke Madinah, kemudian menetap, bahkan menjadikan Madinah sebagai tanah airnya. Penerus garis keturunan Salabah di Madinah antaranya ialah Aus dan Khazraj. Mereka berdua merupakan anak kepada Harisah bin Salabah. Harisah bin Amru, iaitu Khuza'ah, sedikit berbeza. Awalnya ketika baru berpisah daripada rombongan Az, dia dan keluarganya hanya berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah Hijaz. Tetapi kemudian mereka memutuskan untuk menetap di Mur al-Zahran. Seterusnya mereka menakluk wilayah haram, menetap di Mekah dan mengusir penduduk yang tinggal di sana, iaitu kaum Jarahimah, iaitu Jurhum. Imran bin Amru bersama-sama keluarganya bergerak menuju ke Oman, menetap di sana, bahkan mengisytiharkannya sebagai tanah air mereka sehingga mereka dikenali dengan sebutan kaum Az Oman. Beberapa rombongan yang merupakan anak keturunan Nashr bin Az memilih untuk bergerak ke Tihamah, kemudian mereka disebut sebagai kaum Az Syanu'ah. Sedangkan Jafnah bin Amru dan keluarganya berjalan menuju ke Syam lalu menetap di sana. Dia digelar sebagai ayah raja-raja kaum Khassan.
yang dinisbahkan kepada sebuah sumber mata air di Hijaz bernama Khassan yang pernah mereka singgah terlebih dahulu sebelum masuk ke Syam. Yang kedua, Lakhzam dan Judzam. Tokoh dalam kalangan orang Lukham ialah Nashr bin Rabiah yang merupakan datuk nenek kepada raja-raja Manazirah. Mereka menetap di wilayah Hairah setelah keluar dari Yaman. Yang ketiga, Bani Toy. Setelah kepergian Az, Bani Toy berjalan ke arah utara hingga mereka berpecah menjadi dua kelompok yang masing-masing mendiami Gunung Uja dan Gunung Salma, sehingga kedua-dua gunung tersebut disebut sebagai Gunung Kaum Tai. Yang keempat, Kindah. Setelah meninggalkan Yaman, mereka memilih untuk menetap di Bahrain disebabkan keadaan alam. Mereka terpaksa berpindah ke Hadramaut. Sayangnya di sana mereka mengalami hal yang sama seperti di Bahrain. Mereka mula berpindah ke Najd dan menetap di sana. Di Najd, suku Kindah membangunkan sebuah pemerintahan yang disegani, namun pengaruhnya cepat menghilang. Ada satu suku daripada kabilah Himyar yaitu Qudha. Para pengkaji berbeza pendapat tentang kesahihan penisbahan suku Qudha kepada kabilah Himyar yang turut meninggalkan Yaman lalu menetap di sebuah tempat di dataran tinggi Iraq. Kemudian Arab Musta'ribah iaitu bangsa Arab Adnaniyah. Ini bangsa Arab keturunan salah sila keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita lebih ambil fokus sedikit di bahagian ini untuk kita lebih faham. Nenek moyang suku bangsa Arab Musta'ribah iaitu Nabi Ibrahim berasal dari negeri Iraq, tepatnya dari sebuah wilayah yang disebut orang dengan nama Ara yang terletak di tepi barat sungai Yufrat berdekatan dengan Kufah. Pelbagai usaha penggalian dan penelitian telah dilakukan untuk menghimpunkan maklumat yang banyak dan terperinci tentang wilayah Ara tersebut, tentang keluarga Ibrahim dan juga tentang keadaan keagamaan dan kemasyarakatan yang berlangsung di negeri Iraq pada masa itu. Sebagaimana yang diketahui, Nabi Ibrahim berhijrah meninggalkan Ara ke suatu tempat bernama Haran atau Huran. Dari sana baginda berhijrah ke Palestin. Lantas baginda menjadikan Palestin sebagai pengkalan dakwanya. Tercatat bahawa baginda pernah melakukan perjalanan mengelilingi seluruh pelosok negeri Iraq dan lain-lain. Suatu ketika Nabi Ibrahim mengunjungi Mesir. Fir'aun, gelaran untuk Raja Mesir yang memerintah Mesir ketika itu, mencuba untuk melakukan suatu rancangan jahat agar boleh mengelabui dan meragut kesucian isteri Nabi Ibrahim iaitu Sarah. Namun begitu Allah mengembalikan muslihat jahat itu ke leher Fir'aun sendiri. Maka akhirnya Fir'aun pun tahu bahawa Sarah memiliki hubungan keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Allah. Sehingga sebagai pengakuan keutamaan terhadap Sarah, maka Fir'aun pun menghadiahkannya putrinya iaitu Hajar untuk menjadi pembantu Sarah. Kemudian Hajar dinikahi oleh Nabi Ibrahim atas cadangan Sarah. Selepas itu Ibrahim bersama Sarah dan Hajar pulang ke Palestin. Mereka dikurniakan cahaya mata yang diberikan nama Ismail. Sarah berasa cemburu sehingga dia memaksa Ibrahim untuk membawa Hajar beserta Ismail yang masih kecil pergi ke tempat yang jauh dari rumah mereka. Akhirnya mereka datang ke wilayah Hijaz, namun Ibrahim telah meninggalkan isteri dan anaknya di lembah yang tidak ditumbuhi tumbuhan. Di tempat itulah berdirinya Baitullah Ka'bah yang mulia. Ketika itu tempat tersebut hanyalah sebuah tanah tinggi seperti bukit kecil. Jika ada air mendatangi tempat tersebut, maka air itu akan mengalir di sebelah kanan dan kirinya sehingga tidak mengenanginya. Nabi Ibrahim menempatkan anak dan istrinya di dalam khemah yang didirikannya di bahagian tertinggi di bukit tersebut. Ternyata di dalam bukit itu terdapat mata air Zam-Zam waktu itu sebelum mereka ketahui. Ketika itu Mekah tidak diduduki oleh seorang pun dan tidak ada air sedikit pun. Ibrahim membekalkan mereka dengan sekarung kecil kurma kering dan sekantung timba daripada kulit yang berisi air. Setelah semuanya dirasakan cukup, Nabi Ibrahim pulang ke Palestin. Baru beberapa hari ibu dan anak itu ditinggalkan, bekalan kurma dan air telah kehabisan.
Atas kurnia Allah, maka terpancarlah mata air Zam-Zam di sana. Air itu memberi tenaga bagi mereka berdua untuk meneruskan hidup, dan air itu masih terus memancar sehingga sekarang tidak pernah kering. Cerita yang lengkap dan panjang daripada kisah ini telah terkenal. Setelah itu, suatu kabilah dari Yaman, yaitu Jurhum, kedua mendatangi Mekah dan menjadi penduduk di sana atas keizinan ibunda Ismail. Ada maklumat yang menyebut bahawa sebelum itu mereka telah mendiami lembah-lembah yang ada di pinggiran Mekah. Riwayat Imam Al-Bukhari menegaskan bahawa mereka masuk ke Mekah setelah Ismail dan ibunya ada di sana, tepatnya sebelum Ismail menjadi pemuda. Sebelum itu juga mereka sering melalui lembah Mekah tersebut. Secara berkala, Nabi Ibrahim beberapa kali menempuh perjalanan ke Mekah yang menjenguk Hajar dan Ismail. Tidak diketahui secara pasti beberapa kali perjalanan dilakukan. Pelbagai rujukan sejarah yang sahih menyatakan hanya 4 kali perjalanan. Allah menyebut di dalam Al-Quran bahawa dalam mimpi yang dialami oleh Nabi Ibrahim, dia memperlihatkan kepada Ibrahim bahawasanya baginda sedang menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim dengan ikhlas melaksanakan perintah tersebut. Perintah itu di dalam surah As-Safat ayat 103 hingga 107. Kita bacakan terjemahan teruslah. Sewaktu kedua-duanya berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya dengan pelipis menyentuh tanah, nyatalah kesabaran mereka. Kami pun menyuruh kepadanya, "Hai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya dengan cara itu kami akan memberi balasan bagi orang yang melakukan kebaikan. Sungguh ini benar-benar ujian menerangkan dengan jelas tentang keikhlasan dan kesabaranmu. Lantas kami tebus anak itu dengan seekor haiwan sembelihan yang besar." Surah As-Safat ayat 103 hingga 107. Di dalam kitab Bible disebutkan bahawa Nabi Ismail lebih tua 13 tahun berbanding dengan Nabi Ishak. Siapa Nabi Ishak? Nabi Ishak ni dia tu anak kepada Sarah. Anak kepada isteri Nabi Ibrahim, Sarah. Kisah di atas menyatakan bahawa peristiwa itu menjadi sebelum lahirnya Nabi Ishak, kerana kabar gembira tentang Nabi Ishak disebutkan setelah dipaparkan kisah di atas. Kisah di atas paling tidak mengandungi satu riwayat sebelum Ismail menjadi pemuda, namun 3 sanad yang lain Imam Al-Bukhari menyatakan dengan cukup panjang melalui riwayat Ibnu Abbas secara marfu'. Ringkasnya, tatkala Nabi Ismail mulai membesar dan belajar bahasa Arab daripada kabilah Jurhum, mereka gembira dan takjub dengan kepandaiannya sehingga mereka menikahkannya dengan seorang wanita daripada kabilah mereka. Setelah pernikahan itu, Nabi Ibrahim pun datang menjenguk anaknya, tetapi Ismail tidak ada di rumah. Maka Nabi Ibrahim bertanya kepada isteri Nabi Ismail tentang khabar anaknya dan bagaimana keadaan hidup mereka berdua. Isteri Nabi Ismail mengeluh mengenai kesempitan hidup yang mereka jalani. Mendengar itu, Nabi Ibrahim berpesan kepada menantunya untuk memberitahu kepada Nabi Ismail agar menggantikan daun pintu rumahnya. Nabi Ismail faham apa yang dimaksudkan oleh ayahnya, maka dia menceraikan istrinya itu. Kemudian dia menikahi seorang wanita lain, yaitu anak kepada Madhad bin Amru, tokoh dan pembesar kabilah Jurhum. Setelah pernikahan Ismail yang kedua, Nabi Ibrahim datang lagi, dan kali ini Nabi Ismail juga tidak ada di rumah. Nabi Ibrahim pun pulang kembali ke Palestin setelah bertanya kepada isteri Nabi Ismail tentang khabar anaknya dan bagaimana keadaan hidup mereka berdua. Jawapan yang terucap daripada bibir isteri Nabi Ismail ialah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim pun menitip pesanan untuk Nabi Ismail agar dia mengukuhkan daun pintunya. Untuk kali ketiga, Nabi Ibrahim datang lagi setelah beberapa lama. Mujurlah kali ini dia dapat berjumpa Nabi Ismail yang sedang meraut anak panahnya di bawah pohon besar berhampiran mata air Zam-Zam. Melihat ayahnya, Nabi Ismail terus berdiri menghampiri Nabi Ibrahim, lalu mereka berpelukan erat melepaskan rindu antara ayah dan anak. Inilah pertemuan mereka setelah lama berpisah untuk waktu yang lama. Dalam tempoh masa perpisahan itu, sebagai seorang ayah yang lembut dan penyayang, sukar rasanya bagi Nabi Ibrahim menahan rindu untuk bersua dengan anaknya. Seperti itu juga yang dirasakan oleh Nabi Ismail sewaktu anak yang patuh dan soleh, rasa rindu untuk bertemu ayahnya setelah lama bergejolak.
Pada pertemuan ini mereka berdua bekerjasama mendirikan Kaabah dan meninggikan tiangnya. Nabi Ibrahim juga mengizinkan manusia menunaikan haji ke Baitullah tersebut seperti yang Allah perintahkan kepadanya. Daripada isteri ini Nabi Ismail dikurniakan oleh Allah 12 orang anak lelaki. Mereka ialah Nabit atau bin Yaut, Qaidar, Adbail, Mabsham, Mashma, Duma, Misya, Hadad, Yitma, Yathur, Nafis dan Qudaiman. Daripada mereka ini seterusnya berkembang 12 kabilah yang semuanya menetap di Mekah untuk waktu yang lama. Sebagian besar mereka bekerja sebagai pedagang dengan wilayah perdagangan yang membentang dari negeri Yaman hingga ke negeri Syam dan Mesir. Akhirnya kabilah-kabilah ini tersebar ke seluruh pelosok semenanjung Arab. Sampaikan keluar Arab, kewujudan kabilah-kabilah ini tidak dapat dikesan dan lenyap ditelan masa kecuali anak keturunan Nabit dan Qaidar. Peradaban Anbat, anak-anak keturunan Nabit, perkembangan pesat di sebelah utara Hijaz. Mereka mampu membentuk suatu pemerintahan yang kuat yang dipatuhi oleh semua orang yang ada di wilayah itu, bahkan dipatuhi pula oleh wilayah-wilayah sekitarnya. Mereka menjadikan Batra sebagai ibu kota pemerintahan. Tidak ada bangsa manapun yang mampu menakluk mereka sehingga datangnya bangsa Rom menindas mereka. Setelah melakukan pengkajian yang serius dan penelitian yang mendalam, Syahid Sulaiman Al-Nadawi berkesimpulan bahawa raja-raja dinasti Khassan serta orang Ansar yang terdiri daripada Aus dan Khazraj sebenarnya bukan berasal daripada suku bangsa Qattan, tapi berasal daripada anak-anak keturunan Nabit bin Ismail. Dia juga berkesimpulan bahawa kaum Khassan dan orang Ansar sejak awal tinggal di wilayah Hijaz bukan datang dari Yaman. Anak-anak keturunan Qaidar bin Ismail menetap di Mekah. Mereka beranak pinak di sana sehingga mendapat anak lelaki bernama Adnan yang mempunyai anak bernama Ma'ad. Daripada Adnan inilah garis keturunan suku bangsa Arab Adnaniyah bermula dan tetap terjaga untuk masa-masa seterusnya. Adnan dalam salasilah nasab Nabi Muhammad SAW ialah nenek moyang baginda yang ke-21 jika dikira dari bawah. Diriwayatkan bahawa apabila baginda menyebutkan nasabnya sendiri, baginda berhenti tatkala sampai pada nama Adnan dan tidak meneruskannya lagi. Di situ baginda berkata, para ahli nasab banyak yang menyampaikan maklumat palsu untuk salasilah selepas Adnan, oleh itu baginda tidak meneruskannya. Walaupun demikian, sekumpulan ulama berpendapat bahawa boleh meneruskan nasab Nabi sampai ke tahap seterusnya selepas Adnan. Mereka menyatakan berdasarkan pengkajian yang mendalam, sebenarnya antara Adnan dan Nabi Ibrahim masih ada 40 lapis lagi. Daripada cerita ni kita nampak macam tadi tu, daripada Nabi Muhammad bin Abdullah bin Muttalib tu, dia naik pergi atas sampai nama Adnan. Sampai last kali bin Adnan. Selepas Adnan bin, ada 40 bin lagi sampailah last kali pergi Nabi Ismail bin Ibrahim. Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim. Jadi ada 40 lapis lagi, ada 40 orang lagi bin. Jadi daripada 21 sehingga 40, jadi ada 61 generasi baru sampai kepada daripada Nabi Ismail untuk sampai kepada Nabi Muhammad, dia ada 61 generasi ke bawah. Okey, Adnan Ma'ad mempunyai anak lelaki bernama Nizar. Ada maklumat menyebut bahawa Ma'ad tidak mempunyai anak lagi selain Nizar. Sementara Nizar memiliki 4 anak yang daripada mereka inilah berkembang 4 kabilah besar daripada suku bangsa Adnan, iaitu Iyad, Anmar, Rabi'ah dan Mudhar. 2 suku yang terakhir disebutkan merupakan kabilah yang mempunyai suku dan tersebar di beberapa tempat. Daripada Rabi'ah tumbuh suku Asad bin Rabi'ah, Anzah, Abdul Qais, 2 anak Wa'il, Bakar dan Tughlab, Hanifah dan lain-lainnya. Kabilah Mudhar pula berpecah menjadi 2 suku besar, iaitu Qais Ailan bin Mudhar dan Ilyas bin Mudhar. Daripada Qais Ailan tumbuhlah suku-suku Bani Sulaim, Bani Hawazin dan Bani Khatfan. Bani Khathafan.
Daripada Khathafan berkembanglah suku-suku kecil lagi, iaitu Abs, Zibyan, Aishja dan Ghani bin Ashar. Sementara daripada Ilyas bin Mudhar muncullah suku Tamim bin Murrah, Hudzail bin Mudrikah, Bani Asad bin Khuzaimah, serta anak-anak keturunan Kinanah bin Khuzaimah. Daripada Kinanah inilah berkembangnya suku bangsa Quraisy, yang mana mereka adalah anak-anak keturunan Fir bin Malik bin Nadhar bin Kinanah. Setelah tampil menjadi suku bangsa, Quraisy bercabang menjadi beberapa kabilah. Antara yang terkenal ialah Jumuh, Sam, Adi, Makhzum, Taim, Zuhra, serta suku-suku keturunan Khuwaish bin Kilab, iaitu Abdud Dar bin Qusay, Asad bin Abdul Ghani bin Qusay dan Abdul Manaf bin Qusay. Jadi daripada cerita ni kita nampak macam mana bangsa Arab tu bermula daripada zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail berkahwin dengan orang Jurhum, Arab Jurhum. Lepas tu Nabi Ismail ada dapat 12 orang anak lelaki. Daripada 12 orang anak lelaki ni lah berpecah-pecah menjadi suku-suku bangsa yang lain, yang mengikut nama-nama masing-masing. Yang nama anak Nabi Ismail tu ada kan 12 orang. Dia ada nama, lepas tu dia ada setiap anak-anak 12 orang ada anak-anak lagi. Jadi anak-anak yang berpecah-pecah ni yang membentuk macam-macam kabilah, macam-macam suku, macam-macam bangsa lagi. Yang tu boleh kita nampak macam bangsa Quraisy tu bercabang menjadi suku Jumuh, Sam, Adi, Makhzum, Taim. Jadi kita nampak peranan setiap anak-anak ni yang berpecah, yang membawa keluarga masing-masing, yang membentuk bangsa dan suku kabilah masing-masing tu. Jadi sebab tu orang Arab ni dia sangat pentingkan menjaga dia punya nasab, nasab keturunan. Nama saya bin ini, bin anu, bin itu, bin itu, bin ini, bin itu. Dia pentingkan jaga tu, dia mesti tahu salah silah keturunan tu, bin tu. Okay, sayangnya kalau kita macam di Malaysia, di Sabah ni lah, kita nak berapa jaga macam nama saya ni bin itu, bin sampai bin Atok, moyang tak kenal sudah, sampai situ saja. Sebab kita tak jaga. Tapi kalau orang Arab, bangsa Arab, dia betul-betul jaga dia punya nasab. Okay, bin apa? Dia mesti tahu keturunan tu. Okay, jadi untuk bahagian yang terakhir ialah Nabi Muhammad berasal daripada Arab Musta'ribah. Abdul Manaf mempunyai 4 orang anak, iaitu Abnus Syams, Naufal, Muttalib dan Hashim. Anak-anak keturunan Hashim inilah yang dipilih oleh Allah menjadi garis nasab Rasulullah SAW, iaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Baginda bersabda, daripada Ibrahim Allah memilih Ismail, lalu daripada Ismail Allah memilih Kinanah, daripada anak-anak keturunan Kinanah Allah memilih Quraisy. Kemudian daripada Quraisy Allah memilih Bani Hashim. Kemudian Allah memilihku daripada kalangan Bani Hashim. Jadi kita nampak macam mana pada hadis Nabi itu pecahan-pecahan tu sampailah kepada baginda Nabi Rasulullah SAW. Abbas bin Abdul Muttalib juga meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk-makhluk lalu dia menjadikanku sebagai makhluk yang terbaik, iaitu sebagai bangsa manusia, juga sebagai manusia terbaik antara dua bangsa manusia, iaitu Arab dan Ajam. Kemudian Allah mengurniakan keunggulan pada beberapa kabilah dan aku dijadikan sebagai sebahagian daripada kabilah yang paling baik, iaitu Quraisy. Allah juga memberi keunggulan pada beberapa buah keluarga dan aku dijadikannya sebagai sebahagian daripada keluarga yang paling unggul di muka bumi. Maka secara kepribadian diri maupun berdasarkan latar belakang keluarga, akulah manusia terbaik di muka bumi. Tatkala keturunan Adnan telah beranak pinak menjadi banyak dan jumlah mereka terus bertambah, mereka memutuskan untuk berpisah-pisah ke seluruh negeri Arab. Mereka melalui gurun pasir, batu-batuan demi mencari tempat yang boleh dijadikan tempat untuk meneruskan hidup dan juga tanah yang subur. Abdul Qais, anak-anak keturunan Bakar bin Wa'il serta anak-anak keturunan Tamim berpindah ke Bahrain lalu menetap di sana. Sementara itu, anak-anak keturunan Hanifah bin Syab bin Ali bin Bakar keluar menuju ke Yamamah sehingga tiba di sebuah tempat bernama Hijr, salah satu daerah di wilayah Yamamah yang menetap di situ.
Semua anak-anak keturunan Bakar bin Wail menetap di sepanjang tanah yang membentang dari Yamamah hingga Bahrain, bahkan sehingga ke Saif, Kazhimah, hingga ke pinggir pantai, iaitu bererti mencakupi hampir seluruh Iraq, Ablah dan Hiyat. Tughlab memilih untuk menetap di semenanjung Yufrat. Lalu ada antara anak-anak keturunannya yang kemudiannya bergabung dengan keturunan Bakar. Pada perkembangan seterusnya, anak-anak keturunan Tamim menetap di pelosok Basrah. Bani Sulaim memilih untuk menetap dekat Madinah, iaitu dari lembah Qura hingga Khaybar, bahkan berterusan hingga ke timur Madinah dan sempat mencapai sempadan 2 gunung lalu berhenti di Hurrah. Saqif menetap di Taif, sedangkan Hawazin menetap di sebelah timur Mekah, tempatnya di Autas yang terletak di Jeddah, iaitu antara Mekah dan Basrah. Bani Asad memilih untuk menetap di timur Taimak dan barat Khufah. Antara tempat yang mereka diami dengan Taimak masih ada perkampungan Buhtur, tempat tinggal kaum Tai. Manakala antara tempat yang mereka diami dengan Khufah boleh ditempuh dalam waktu perjalanan 5 hari. Zibyan tinggal berdekatan Taimak hingga ke Hauran. Anak-anak keturunan Kinanah tetap tinggal di Tihama. Bahkan anak-anak keturunan Quraisy mendiami jantung kota Mekah dan sekitarnya. Mereka hidup dengan mementingkan diri sendiri dan tidak disatukan oleh ikatan apapun, hinggalah muncul Qusay bin Kilab sebagai tokoh yang paling menonjol antara mereka yang kemudian menyatukan mereka. Dia berjasa membentuk keutuhan persaudaraan mereka sehingga mereka menjadi kaum yang terhormat dan terselamat daripada lembah kehinaan. Okey, jadi daripada cerita tu kita boleh tengok secara ringkas di sini bahawa salah silah pecahan-pecahan keturunan Nabi Ismail dan Ibrahim itu membentuk suku-suku kabilah yang ada sampai ke hari ini di tanah Arab. Jadi diorang berkembang dan bersatu daripada rumpun yang asal, Jadi sana kita boleh nampak bahawa Nabi Muhammad sudah beritahu melalui sabda baginda bahawa bangsa tersebut adalah bangsa pilihan Allah menjadi Rasul dan terakhir. Kalau kita tengok sejarah, kenapa banyak Rasul dan Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni datang daripada kaum Yahudi. Jadi apabila diberitahu di dalam Bible bahawa akan munculnya Rasul dan Nabi terakhir, jadi mereka sangat yakin bahawa Nabi terakhir ni akan datang daripada bangsa Yahudi. Jadi rupanya Allah telah memilih bangsa Arab untuk dipilih salah seorang untuk menjadi Rasul. Jadi setakat itu sajalah secara ringkas macam mana kita nampak susul galur keturunan pembentukan bangsa dan pembentukan kabilah, pembentukan suku kaum bangsa Arab ni sehinggalah kepada lahirnya Nabi Muhammad SAW. Okey, besok malam kita akan teruskan dengan bahagian keempat. Kita tengok macam mana kuasa dan pemerintahan di semenanjung Arab. Jadi tadi sudah kita cerita macam mana pesona keadaan budaya, sosiologi, geografi tanah Arab ni. Kemudian kita tengok, lepas tu kita akan tengok kepada macam mana kuasa dan pemerintahan di semenanjung Arab ni pula. InsyaAllah besok malam jam 8.30 malam kita bersiaran langsung pada masa yang sama. Mudah-mudahan apa yang kita buat pada setiap malam ini mendapat keberkatan dan keredaan Allah daripada Subhanahu Wa Taala supaya kita lebih kenal dekat dengan Nabi Muhammad SAW, supaya kita dapat melengkapkan iman. Untuk kenal Nabi, cinta Nabi, kita perlu kenal siapa Nabi ini. Untuk kenal Nabi bukan setakat kenal rupa paras macam mana, perangai dia macam mana, tapi kita kena kenal juga asal usul keturunan baginda. Barulah kita akan jadi lebih rapat, insya-Allah. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang anda sudah join di TikTok, di Instagram, di Facebook. Kita sambung lagi besok malam. Terima kasih.